Apa khabar semua? Korang perasan tak kereta besar-besar sekarang pun guna RON 95? Tak rosak ke kereta diorang tu? Disebabkan sekarang ni harga berbeza terlalu banyak antara RON 95 dengan minyak lain, ada antara kita yang dah start consider untuk tukar dari RON 97 ke RON 95. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa perbezaan antara RON 95 dengan RON 97 dengan RON 100. Kalau memang sekarang kita dah pakai 95, memang tak ada masalah lah. Kalau dulu pun masa harga RON 95 dengan RON 97 dekat-dekat sama, saya perasan memang ramai guna RON 97 ni. Tapi sekarang ni dah terbalik sebab perbezaan harga tu lebih dari 100%. Maknanya kalau isi minyak 95 RM100, untuk tangki yang sama nak kena bayar dalam RM220. Maknanya kalau swipe debit card tu kena swipe 2 kali sebab sekali potong RM200 je. Jadi secara ringkas, RON ni adalah singkatan kepada Research Octane Number, dan dalam bahasa paling simple, RON ni merujuk kepada betapa mudah atau susah minyak petrol kita terbakar. Lagi tinggi RON kita, lagi susah dia terbakar. Untuk yang pertama kali dengar mungkin akan pelik sebab kita ingatkan lagi senang minyak ni terbakar, lagi baguslah untuk enjin kita. Tapi sebenarnya bila minyak ni dekat dalam enjin kita, piston kita akan kompreskan campuran minyak dengan udara sampai ke tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Dan kemudian bila tiba masa untuk letupkan minyak tu, spark plug akan trigger dan campuran minyak dengan udara tu akan meletuplah dan tolak piston kita ke bawah. Okey, jadi sebelum campuran ni meletupkan, waktu suhu dengan tekanan yang sangat tinggi tu, kalau minyak kita ni tak tahan atau kalau dia mudah terbakar, ada kemungkinan yang minyak ni akan meletup dulu sebelum spark plug tu trigger. Maknanya piston tu tengah nak kompres minyak tu lagi, dia dah meletup. Jadi apa yang akan berlaku adalah letupan tu nak tolak piston ke bawah, piston tu pula masih nak naik atas. Jadi kesan dia conrod kita yang pegang piston tu boleh bengkok sebab tekanan terlalu tinggi. Jadi rosaklah enjin kita. Fenomena minyak terbakar tiba-tiba ni biasanya dipanggil sebagai auto ignition. Maknanya untuk elak berlakunya auto ignition dalam kereta kita, itu yang kita kena guna minyak yang RON tinggi. Auto ignition ni boleh berlaku kalau enjin kita ni enjin yang ada compression ratio yang tinggi, atau pendek kata enjin kita ni enjin performance lah. Maknanya kalau kereta kita kereta performance, contohnya BMW M series ke, Mercedes AMG series ke, Porsche ke, memang nak kena guna RON 97 atau RON 100. Tapi kalau kereta kita kereta yang biasa, enjin kita ni memang manufacturer tune untuk tahan lebih lama, jadi compression ratio tak setinggi kereta performance. Dan ini terpakai even untuk kereta turbo. Memang kereta turbo ni akan operate pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi sikit berbanding enjin yang tak ada turbo, tapi compression ratio dia tak setinggi kereta performance. Jadi enjin turbo pun tak ada masalah, boleh guna juga RON 95. Dan cara paling mudah untuk tahu kereta anda ni boleh guna ke tidak RON 95 adalah dengan cara tengok label dekat fuel cap kereta kita tu. Kalau kereta saya contohnya, memang dia cakap minimum RON 91. So tak ada masalah kalau nak guna RON 95. Dan bila dia kata minimum tu RON 91, tak kisahlah kita nak guna 95, 97, 100 pun boleh waktu tengah banyak duit. Bila sebut pasal RON, sebut pasal enjin, memang sebenarnya discussion ni tak akan habis kalau nak cerita dekat YouTube sebenarnya. Jadi kalau anda berminat nak tahu lebih banyak pasal enjin, apa komponen yang ada, apa fungsi setiap komponen-komponen ni, sistem-sistem yang ada macam pelinciran, fueling, penyejukan, electrical dan macam-macam lagi, saya ada sediakan lebih 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu sebanyak mungkin pasal enjin ni dalam kursus online terbaru Hasbullah Syarah, iaitu kursus Enjin Zero to Hero. Kursus ni banyak gila video, jadi buat masa ni saya masih syuting lagi. Jadi kalau anda beli sekarang, anda akan dapat diskaun besar sebanyak 60% dari harga asal. Tapi kalau nak harga ni kena cepat sebab bila dah selesai syuting nanti dah tak ada lagi lah diskaun ni. Link untuk join kursus ni saya letak dekat ruangan description dekat bawah. Okey, kita sambung lagi. Ada juga kereta yang saya jumpa yang fuel cap dia tulis recommended RON 98. Contohnya kereta-kereta Porsche. Yang ni pening sikit lah kepala. Maknanya untuk enjin dia beroperasi pada optimum condition dan untuk extract semua
power dari enjin tu, owner nak kena guna RON 100. Tapi tak bermakna kalau guna bawah dari tu, enjin dia akan terus rosak tau. Kalau anda nak tahu, enjin sekarang ni memang sangat canggih. Sampaikan sensor dalam enjin kita tu boleh detect sama ada dalam enjin kita ni berlaku auto ignition ataupun tidak. Jadi kalau kata kereta performance ni guna RON yang rendah dan berlaku auto ignition ni, enjin tu akan respon dengan cara ubah ignition timing dan macam-macam lagi parameter dalam enjin kita supaya auto ignition ni tak berlaku. Cuma bila ECU kita ubah parameter ni, kesannya adalah kereta kita tu akan kurang power. Jadi untuk kereta performance yang memang diorang bawa pergi track day contohnya, lepas tu lenjan kau-kau punya, memang akan ada rasa loss of power kalau guna RON 95 disebabkan programming dalam ECU tadi. Dia seolah-olah enjin tu dia selamatkan diri dia sendiri daripada knocking ataupun auto ignition ni. Tapi loss of power kalau tukar dari RON 97 kepada RON 95 ni, tak semua kereta akan rasa tau. Hanya kereta performance yang compression ratio dia tinggi saja akan rasa. Kalau kereta kita kereta biasa, enjin kita tu sebenarnya tak dapat manfaatkan pun sepenuhnya octane rating yang tinggi ni. Jadi tak ada masalah kalau nak tukar dari RON 97 kepada RON 95. Yang penting tengok dekat fuel cap tu boleh ke tidak. Mungkin ada orang rasa yang kalau turunkan RON ni nanti kereta dia bergegar lah, enjin rasa kasar sikit lah. Cuba cek balik, benda tu memang berlaku ke ataupun placebo effect saja. Mungkin juga benda ni berlaku sebab additives yang ada dalam RON 97 ni berbeza dari additives yang ada dalam RON 95. Maklumat pasal additives banyak mana ni memang tak available pada public sebab dia adalah trade secret setiap company minyak ni. Jadi sebab tu ada yang kata RON 97 ni menjadikan enjin dia lagi bersih dan sebagainya. Tapi dari segi power dia, tak ada beza pun antara RON 95 dengan RON 97. Yang membezakan RON 95, 97 dengan 100 ni hanyalah ketahanan dia pada auto ignition. Lagi tinggi RON, lagi susah dia nak terbakar. Maknanya kan, bukan minyak tu yang bagi beza pada performance enjin, tapi enjin tu sendiri boleh ke tidak dia manfaatkan resistance pada knocking ni. Lagi-lagilah kalau RON 100 tu, hanya sebahagian kecil kereta saja yang betul-betul dapat extract more power dari enjin dia bila guna RON 100 ni. Kiranya ini dah enjin level-level supercar lah. Enjin yang power output dia betul-betul tinggi. Jadi memang patutlah kereta macam ni guna minyak premium macam RON 100. Sebenarnya kalau anda nak tahu, RON 95 ni pun sebenarnya dah kira minyak petrol yang premium dah. Kalau dekat negara lain masih ada lagi yang guna RON lagi rendah macam RON 89 dengan RON 92. Sebab tu kalau kereta import ni mostly minimum RON yang dekat fuel cap tu lebih rendah dari 95. Sebab kereta tu dieksport ke banyak negara dan tak semua negara ni ada akses pada RON yang tinggi. Cuma dekat Malaysia ni disebabkan RON 95 ni lah RON yang paling rendah. Jadi kita ingat RON 95 ni tak bagus, nak kena isi RON 97. Lagi satu, RON 95 ni sebenarnya tak murah tau. Dia jadi murah sebab ada subsidi je. Kalau tak ada subsidi ni, RON 95 tu pun jadi RM4 lebih. Bukannya murah. Pening kita dibuatnya. Ini menunjukkan yang RON 95 ni pun minyak premium sebenarnya. Itu pasal orang Singapura tak boleh beli RON 95 sebab subsidi tu untuk rakyat Malaysia. Dan sebenarnya memang ada pressure dari banyak saintis di seluruh dunia untuk hapuskan subsidi minyak dekat semua negara. Sebabnya bila subsidi minyak ni tinggi, minyak akan jadi murah dan orang akan suka jalan-jalan. Bila orang suka jalan-jalan, pencemaran sebab asap exhaust kereta kita tu akan makin parah. Dan bila pencemaran makin teruk, suhu bumi akan makin tinggi dan macam-macam lah natural disaster yang akan berlaku. Jadi siapa yang jadi government pun dalam dilema juga. Sambil kena pressure untuk hapuskan subsidi, sambil nak jaga kebajikan rakyat. Betul tak? Korang pula rasa Malaysia ni bersedia ke kalau nak hapuskan subsidi ni? Pening kita nak bayar RM4 seliter untuk RON 95 nanti. Betul tak? Tapi nak tak nak, bagi saya kita perlu bersedialah kalau subsidi ni dah tak ada lagi. Mungkin zaman anak-anak kita nanti, diorang pun dah biasa minyak tak ada subsidi. Mungkin diorang tak kisah pun ada kereta ke tidak sebab mungkin nanti public transport makin mantap. Asalnya nak cerita pasal RON je tadi kan? Ni pasal cerita pasal subsidi pula ni. Jadi jangan lupa link untuk join kursus enjin Zero to Hero dengan diskaun 60% ada dekat bawah. Jumpa anda di sana. Assalamualaikum.